Assalamualaikum Dok. Alhamdulillah. Kita tunggu lagi beberapa orang lagi. Nanti baru saya start. Ada lagi 3 minit. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Kita tunggu lagi beberapa minit lagi. Baru saya start lah. So hari ni tajuk dia saya nak ulas sikit tentang Ichimoku Cloud tu, yang indikator baru tu. Lepas tu kalau ada masa lagi baru kita discuss berkenaan dengan counter. Kalau sempat saya nak discuss berkenaan dengan counter penny macam saya sebut hari tu kan, super penny punya counter, macam mana dia punya game dia. Saya tapi tak adalah saya nak explain banyak sangat, just based on apa yang saya dah pernah belajar sebelum ni lah. Okay. Sesi ni saya dah record, so kalau nanti bila dah selesai nanti baru saya share balik lah. Jemput dulu yang lain-lain semua masuk group dulu, masuk ni Zoom meeting dulu sementara ni. Sementara kita nak start dah betul-betul, saya ambil screenshot dulu. Tapi sesi kali ni hanya untuk ahli group indicator sahaja. So yang group wave traders so nanti insyaAllah saya akan buat next session. Saya ingat mungkin hari ni tak ramai kot sebab cuti kan. Besok pun cuti. Kalau normally kalau cuti panjang ni biasa balik kampung lah kan. Dekat kampung pun tak, internet pun biasa tak kuat sangat. Kita tunggu lagi sekejap. Seminit lagi baru saya start. Saya nak tengok dulu. Tapi kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan indicators ke counter, nanti kita boleh discuss lah. Okey, dah 10.45. Dah ada satu, kita dah ada Tuan Faizul, Tuan Firdaus, Haziq, KS San, Ramlan, Tuan Ramlan, Reza. Discuss indicator. Memang hari ni saya nak discuss indicator. Tapi saya nak tunjukkan yang Ichimoku tu. Kita discuss yang Ichimoku Cloud tu dulu. Sekejap je sebenarnya. Ichimoku ni dia tak payah pun. Lepas tu kalau ada soalan berkenaan dengan indikator-indikator yang lain, tak ada masalah, nanti kita discuss. Lepas tu next baru saya akan sentuh berkenaan dengan macam mana cara kita nak trade penny stock, super penny. Super penny ni maksudnya yang 10 sen dan ke bawah. Ada dia punya gameplay dia, macam mana cara dia tu. Sebab dulu pun saya pernah belajar lah dengan ada seorang cikgu ni, Sifu lah dia panggil. Kalau siapa-siapa yang dah agak lama dalam beberapa tahun sebelum ni kan, dia mungkin akan pernah terdengar lah kan nama dia. Okay, so kita start properly. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali, seperti biasa saya ucapkan tahniah, terima kasih di atas kesudian tuan-puan untuk meluangkan masa pada pagi ni, yang mana hari cuti 3 hari ni biasanya orang balik kampung, luangkan masa dengan keluarga kan. Ada pergi bercuti, pergi pantai dan sebagainya kan. So tuan-puan masih sanggup meluangkan masa untuk kita at least bincang, walaupun saya ingat macam
Tak banyak pun yang kita nak discuss hari ni, cuma saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan indicators yang saya baru je release hari tu. Actually indicator yang saya baru release tu yang ICX tu kan nama dia, saya ambil daripada Ichimoku Cloud. Okay, kita saya share screen terus lah nak tengok. Saya share screen terus. Saya buka dulu Ichimoku supaya nanti tuan-puan boleh nampak lah. Okay. Boleh nampak tak? Kalau nampak screen boleh komen sikit. Screen nampak tak? Kalau nampak komen sikit. Okay, cantik. So yang lain saya tutup dulu. Nak bagi nampak yang Ichimoku tu je dulu. Okay. Mungkin ada yang kalau macam tuan-puan belum betul-betul belajar berkenaan dengan indikator apa semua kan. Saya ingat yang tentang Ichimoku Cloud ni saya tak ada sentuh sangat dalam group, dalam yang video-video syllabus tu. Saya tak sure saya ada sentuh ke tak. Tapi yang berkenaan dengan Ichimoku Cloud ni, dia punya kegunaan dia, kita tengok yang original dulu. Saya cuba pasang Ichimoku yang original dulu. Ichimoku. Okay, ni yang original version, yang Ichimoku yang original version. Okay, saya tutup dulu yang saya punya ICX ni. Okay, kalau tuan-puan perasan, yang bawah ni pun saya tutup lah bagi dia nampak lebih clear. Sebagai contoh saya ambil counter JHM. Okay, saya letak full color candles. Okay, sebagai contoh counter JHM. Untuk untuk faham macam mana fungsi Ichimoku ni, kita kena tengok dulu apa tujuan Ichimoku Cloud ni dihasilkan. Okay. So Ichimoku Cloud ni dihasilkan, saya lupa dah nama orang yang menghasilkan Ichimoku tu. Ichimoku Cloud. Goichi Hosoda. Nama dia kan. Ichimoku Cloud ni dihasilkan oleh Goichi Hosoda, Japanese journalist and published in late 1960s. Provide data endpoint dan standard candlestick. Okay. Sebab ni saya suka buka Investopedia, sebab dalam Investopedia ni dia lengkap, macam-macam ada berkenaan dengan technical analysis, berkenaan dengan investment, semua istilah-istilah yang kita jarang jumpa apa semua memang ada dalam Investopedia. So saya screenshot dulu. So nak memudahkan kita fahamlah nanti next time kalau let's say saya compile video-video saya compile PDF ni, at least kita dah ada record lah. Okay, Ichimoku Cloud. So kalau tengok Ichimoku Cloud ni, kita baca dulu sikit yang dekat Investopedia ni kan. Dia dihasilkan oleh Goichi Hosoda tahun 1960. Tujuan dia adalah dia nak tengok sesaran pergerakan harga dan dia letakkan sejarah pergerakan harga tu dia letakkan ke depan, dia sesarkan ke depan. Kalau macam istilah script, kalau dalam Pine script ataupun istilah dalam setting technical analysis kita panggil offset. So Ichimoku Cloud dia offset sebanyak 8 hari ataupun 8 candle ke depan. So ini menyebabkan bila kita tengok pada Ichimoku Cloud tu seolah-olah dia bergerak lebih awal daripada candle. Actually tak juga sebenarnya. Dia bukanlah bergerak lebih awal daripada candle. Dia cuma disesarkan ke depan supaya apabila candle bergerak, dia bergerak, dia follow pergerakan candle tu tapi dia plot awan tu di hadapan. Okay. Ini yang candle tu, yang Ichimoku candle tu kan. So saya letak kat sini. Ini Ichimoku candle pula. Ichimoku Cloud. Okay, itu dia punya cloud. Yang garisan-garisan ni, ini pun sama juga. Ini adalah price juga sebenarnya. Yang ini price history juga. Tapi dia sesarkan ke belakang. Yang sama je dengan yang ni.
price ni sama dengan ini. Recent price. Yang ni disesarkan ke belakang, yang ni disesarkan ke depan. Yang ni apa ni, movie average lah. Movie average berapa tu Sekejap saya tengok. Dia punya setting dia ni. Mana dah? Garisan penukaran, garisan dasar, dia tak tulis pula movie average berapa kan. Ni penukaran movie average 9, dasar movie average 26. So ini dia punya setting dia lah. Okay. Setting ni saya ambil sikit lah gambar setting dia ni. So at least nanti next time kita lebih faham. Saya letak kat sini. Okay, untuk tuan puan yang baru join kita punya sesi discussion hari ini. Hari ini saya nak discuss sikit berkenaan dengan Ichimoku Cloud. So macam mana cara kita nak baca Ichimoku Cloud? Dia apa ni, dalam video syllabus saya tak ada sentuh lagi sebenarnya tentang Ichimoku Cloud ni sebab saya rasakan yang dia tak adalah penting sangat. Cuma kalau kita nak gunakan, kita boleh jadikan dia sebagai rujukan kepada trend pergerakan semasa price. Macam tu. Okay. So garisan ni dia panggil, ini Ichimoku Cloud, ini garisan Kinjun kalau saya tak silap. Sekejap kita tengok apa ni, nama-nama dia. Kijun, Kenkan, Kijun, Senkau Span, Cloud Span, Cikau. Ini semua bahasa Jepun lah. Saya orang Jepun yang buat kan. Sekejap tak ada pula ditunjuk ni kan. Sekejap. How to understand? How to understand Ichimoku. Tengok gambar. Dekat gambar tu dia nampak jelas. Ni. Okay. Macam ni je selalu cara saya nak memahami sesuatu. Kita just Google je lah kan. Okay, ini Ciku. Yang belakang ni. Mana tadi tu? Yang belakang ni Ciku. Bukan buah ciku ni. Dan bukan juga chikungunya. Ni Tenken Kijun. Tenken ni yang garisan ni. Garisan yang biru ni movie average 9. Garisan yang merah ni movie average 26. Dia cuma movie average je sebenarnya, tak ada apa sangat. Okay, and then yang membentuk cloud dia terdiri daripada dua garisan, iaitu Senkau A dan Senkau B. So kedua-dua Senkau A dan Senkau B ni bila, sebab dia macam dia rapat, dia attach together kan. So bila dia kembang, dia akan buat fill apa ni, macam warna di tengah-tengah tu. Itu yang kita nampak seperti awan lah kan. Yang ni Senkan A, Senkan B. Macam tu. So bila kita buat macam ni, dia bila ada fill color ni dia nampak macam awan. Okay. So benda ni dipanggil sebagai Ichimoku Cloud. So dari segi istilah dia, nama panjang dia adalah Ichimoku apa dah nama panjang Ichimoku tu saya lupa dah. Ichimoku Kinko Hyo kalau saya tak silap Ichimoku full name. Ni Ichimoku Kinko Hyo ni nama sebenar, nama panjang dia lah kan. Nama panjang dia ni maksud dia adalah apa saya belajar itu. Maksudnya kita nampak jauh ke hadapan. Maksudnya kita nampak dengan jelas. Kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Jepun lah kan, Ichimoku Kinko Hyo ni maksudnya kita nampak dengan jelas benda tu di hadapan. Istilah dia lebih kurang macam tu. Apa yang saya belajar sebelum ni. Ichimoku Kinko Hyo maksudnya kita nampak dengan jelas benda tu berada di hadapan kita. So jelas lah kan nampak. So tujuan dia adalah dia bukan nak predict pergerakan harga, dia based on history juga sebenarnya. Dia berdasarkan sejarah pergerakan harga. Cumanya kita dah nampak trend yang lepas. Okay? Macam ni yang atas ni adalah trend yang trend harga ni tapi dia sesarkan ke belakang, offset ke belakang. Yang ni adalah trend
yang lepas juga, yang sama je dengan yang ni sebenarnya, tapi dia sesarkan ke depan. Okay? Dia sesarkan ke depan. So sebagai contoh kan, offset ni 26 dia punya offset dia. Sekejap ketepatan. Cuba kita offset dia. Lain pula. Sekejap. Kat mana nak offset? Yang ni kot 26. Cuba letak kosong. Tak ada perubahan pula. Ingat kena guna skrip. Betul lah. Dia punya offset. Bukan 8, maksudnya offset dia 26. So bila kita letakkan dia kosong, 1, tak dapat dah letak kosong. Bila kita letak paling minimum, dia akan kembali ke asal kepada pergerakan harga tu. Okay? Dia akan kembali ke asal. So apa yang menyebabkan Ichimoku ni special sebab dia letak dia punya offset tu je sebenarnya. Offset tu menyebabkan dia nampak berjauhan lah daripada price, yang ni ke belakang, yang ni ke depan. Okay, macam tu. Tujuan dia adalah supaya daripada yang offset ni, kita dah nampak history pergerakan harga, satu ke depan, satu ke belakang. Okay. So dari situ orang cakap kalau nak cara mudahnya, apabila price dah break dia punya previous wave dia, okay, yang cloud ni. Cloud ni dia sebagai previous wave lah kan, pergerakan harga dia. Bila current price break previous price, maksudnya dia dah pecah dia punya trend. Dia punya pecah dia punya trend. Contohnya previous trend dia sebelum ni downtrend, lepas tu dia break previous trend sebelum tu, maksudnya dia dah memulakan trend yang baru. Itu sebagai salah satu cara lah kenapa dia sesarkan ke 26 offset dia. Itu saya tak sure, nak kena belajar lebih detail lah itu. Sebab offset ni sama juga dengan kalau tuan-puan dah baca, dah tengok saya punya video syllabus tentang indikator alligator. Okay. Ini nak cari ni, saya tengok alligator. William Alligator macam ni. So saya cuba masukkan William Alligator sebab dalam kita tutup sikit Ichimoku, kalau dalam yang video syllabus sebelum ni saya ada sentuh berkenaan dengan William Alligator kan. Ini yang paling basic. William Alligator ni dia hanya menggunakan movie average. Okay, dia hanya menggunakan movie average ataupun exponential movie average, and then dia punya sesaran dia offset kalau yang bawah ni 3, yang atas ni 5, dan yang tengah-tengah ni atas sekali 8, tengah-tengah ni 5, yang bawah sekali adalah 3. Gigi, rahang semua kan dia gunakan tu sebab dia indikator ni pun nama dia alligator. So dia menggunakan teknik yang sama dengan Ichimoku, iaitu teknik offset. Maksudnya offset ni kita sesarkan dia daripada setting asal. So kalau apa-apa yang berlaku, apabila dia break dia punya previous trend tu, kita consider dia break lah macam tu. Okay. So saya tutup dulu alligator. Nanti boleh tengok balik alligator punya indicator. So saya pun dah jarang pakai dah sebenarnya, dulu je masa awal-awal dulu. Okay. Kita buka balik Ichimoku. So cara nak guna dia very simple. Nak guna yang atas ni pun boleh, nak guna yang bawah ni pun boleh, tapi mostly kita gunakan yang cloud tu. Okay, yang cloud ni. Sebab majority traders dia hanya tengok cloud. Sekiranya price dah break cloud, okay, price tu dah break cloud ke atas, dia dah consider berlakunya perubahan trend lah. Okay, sebab dia dah sesarkan 26 candle. Kalau dalam trading 20 candle tu dah consider 1 bulan, sebab trading days ni kan kita tolak dah Sabtu Ahad dan unplanned public holiday lah kan, Sabtu Ahad dan public holiday yang lain. So dikira sebagai 1 bulan ada 20 hari trading days. So digunakan 26 tu adalah dia punya reason dia kan, yang apa ni,
Nama apa tu nama dia tu? Goshi apa nama? Mana dah tadi? Ni, Goichi Osoda. Payah nak ingat kan. Saya cuma ingat Munihisa Homa je nama dia. So kalau contoh macam ni, apabila price break ke bawah Ichimoku Cloud, kita consider trend dah nak mula tukarlah ke downtrend. Apabila price dah mula break Ichimoku Cloud ke atas, kita consider dia dah mula nak break up, downtrend line, nak naik ke atas. Macam itulah. Okay. Yang lain-lain punya garisan ni saya nak cakap dia signifikan pun saya tak, dia memang adalah dia punya signifikan dia, cuma personally saya tak tengok sangat. Yang ni yang sesaran yang atas ni dia just previous history lah pergerakan harga. Sebelum ni dia dah puncak, dia drop. Ni dia puncak, dia drop. Okay. Yang ini sebenarnya yang ini apabila price gerak baru dia gerak. Cumanya kita tak nampak sangat sebab dia ditutup oleh price yang sebelum ni kan. Yang kita nampak tu yang cloud ni, yang ini. That's why saya buat ICX ni sebenarnya dia adalah simplified version kepada Ichimoku Cloud. Okay, kita dah simplifiedkan Ichimoku Cloud supaya dia tak nampak serabut sangat. So kita just tinggalkan dia punya awan je. Kita tinggalkan dia punya awan sahaja. So apa-apa yang berlaku, sama ada harga break awan ke atas ataupun harga break awan ke bawah, kita dah nampak dengan jelas. Okay. So saya buat dia sebagai stand alone punya indicators sebab kalau tuan-puan nak pasang dia bersama dengan indikator-indikator yang lain pun boleh. Macam nak pasang dengan 3S UTC ke, boleh, tak ada masalah sebab dia stand alone. So kalau tak nak tengok, just tutup je lah. Tutup je. Dah boleh dah boleh guna yang indikator yang lain lah. Okay. So itu sahaja berkenaan dengan Ichimoku Cloud. So ada soalan tak tentang Ichimoku Cloud ni? Cara nak guna dia simple je. Macam tu je. Kita just nampak apa yang ada depan mata. Itulah istilah dia. Ichimoku Kinko-hyo ni maksudnya saya nampak dengan jelas. Saya nampak dengan jelas, tak ada kabur-kabur. Macam tu. Okey tak? Boleh faham? Cuba komen sikit kalau boleh faham. Kalau tak faham, saya explain balik. Okay. So macam ni, kita nampak dia uptrend macam JHM ni kan, dia masih uptrend. Ini saya punya cloud sendirilah. Ini saya punya awan dia. Awan saya buat sendiri. Yang ni awan yang Ichimoku punya cloud. Macam tu. Ya, kita punya awan ni yang 3S UTC ni, dia fix to candle. So dia tak adalah sebab offset ke apa. Kalau nak buat offset boleh, tak ada masalah. Boleh buat offset je. Saya cuba offsetkan kod-kod ni boleh. Ada tak? Tak ada, saya tak letak offset. Tak ada. Sepatutnya boleh offset. Saya tak letak pula offset. Tak apalah. Tak ada apa kan. Okay. Boleh faham? Kalau nak host lagi tak potong cloud, boleh, tak ada masalah. Kita bukan predict harga sebab cloud tu sebenarnya dia sebenarnya dia follow je price yang ni, contoh kan. Mana saya ambil ni macam ni lah. Cloud tu dia bukan prediction, dia adalah history of price tu. Sebenarnya macam candle kat sini sebenarnya yang ini. Cuma dia disesarkan ke depan lah macam tu. Okay, dia disesarkan ke depan. So tujuan dia adalah kita nak tengok previous trend. Okay, sebelum ni trend dia menurun. Tiba-tiba yang trend menurun ni yang ni lah. Okay, this one. Bila dia sesarkan ke depan, tiba-tiba candle yang sekarang, candle yang terbaru tu dia break daripada previous trend. Maksudnya contoh macam dia break kat sini lah. Contoh lah kan. Cara nak faham dia. So bila dia break dia previous trend, kita boleh expect dia dah mula trend yang baru. Okay, dia dah mula trend yang baru. Macam tu je sebenarnya. So saya punya simplified version ni saya dah buat. Kalau macam tengok, alamak saya dah buang dah yang Ichimoku yang asal tadi tu kan. Jangan saya masukkan balik Ichimoku.
Kalau kita tengok yang asal dia, saya tutup lain-lain. Tutup dulu. Okay, kalau kita tengok yang asal dia, dia ada macam merah kat atas, hijau kat merah kat atas, hijau kat bawah macam tu kan. So kadang-kadang macam agak confused lah sebab garisan-garisan tu bila saya saya simplifykan dia, kita nampak lebih jelas. Maksudnya sekiranya sengkau A di bawah sengkau B, dia akan jadi merah. Tapi kalau sengkau B di atas sengkau A, ke terbalik. Mana-manalah kan, either one lah, dia akan jadi hijau. So kalau kita perasan, apabila awan tu hijau, maksudnya dia bullish. Okay, basically dia bullish lah. Okay, kalau awan tu hijau. Kalau awan tu merah, basically dia bearish. So let's say kalau candle tu break awan, tak kisahlah awan tu hijau ke merah, itu generally ditunjukkan yang dah ada momentum lah untuk meneruskan kenaikan. Macam tu je lah sebenarnya. Dia cara nak baca dia, kita tak boleh nak terlampau detail sangat. Kita just tengok generally adakah price dah break awan, sama ada break ke atas ataupun break ke bawah, macam tu je. Betul lah, lebih kurang lah kan. Okay, macam tu je. So untuk Ichimoku Cloud ni ada soalan lain tak? Macam bila nak pakai, anytime boleh pakai, berapa time frame yang kita boleh pakai, any time frame kita boleh pakai, tak ada masalah. Nak lebih besar lagi macam ni JHM ni kan, dia break kat sini, terus dia naik. Tiba-tiba ada K+. Macam K+ ni. Dahsyat dia punya awan ni kan. Dia baru break kat sini, tu naik macam tu. So kita boleh gunakan untuk apa-apa time frame yang ada, sebab generally dia hanya menunjukkan trend. Okay, macam mana dia valid tak valid tu, sebab trend ni kan dia memang kita kena sentiasa tengok, dia memang valid lah untuk trend kan. Top Glove, actually siapa saya pernah follow, dia cakap Ichimoku ni adalah satu magic yang tak ramai orang pakai. Basically simple je sebenarnya. Kita ada Ichimoku ni, kita boleh gunakan, dia very simple. Apa-apa yang break above the cloud, kita boleh layan lah. Cuba tengok beberapa counter yang dah berada di atas awan, macam MQTech. Bila dia break awan tu, dia break awan area sini. Tapi tak adalah semestinya break awan je terus terbang kan. Ini sebab sentimen jugalah, sentimen semasa. So basically secara overall kita boleh nampak sekiranya dia dah break awan, so dia okey lah. Macam mirror yang dia sesarkan ke depan. Okay? Dia memang history of price movement yang dia offsetkan ke depan supaya kita boleh nampak dengan jelas bila current price break dia punya previous trend. Macam tu. Dia history of trend lah sebenarnya. Okay. Paling simple, any movement break awan tu kita dah consider dia break dia punya previous trend lah. Macam ni masuk balik ni. Okay. Dia break ke bawah, terjun. So dia macam ni kan. Anything yang berlaku dekat luar tu kan dia akan portray dekat chart. So salah satu cara nak tengok previous trend apa semua sekali melalui Ichimoku pun dia jadi valid lah. Macam mana dia punya relationship tu. Okay, sini pun dah ada re-entry ni kan. So boleh combine lah sekali. Kalau nak lebih kompleks, kita campur sekali dengan apa ni 3S trend tu. Asalkan di sideway dalam awan, dia break je awan, okey dah, tak ada masalah dah. Maksudnya dia dah masuk markup area lah. Cuma kalau macam rasa serabut sangat, tutup dulu. Okay, tutup dulu baru next, baru buka balik, tak ada masalah. Okay, so itu first awan yang mengecil tu sebenarnya sideway. Dia merujuk kepada sideway punya area lah. Sebab awan tu pun dia sebenarnya dia ambil history of price tu sebenarnya. So masa awan tu kecil, maksudnya itu adalah accumulation area. Kalau awan tu besar ke atas, dia punya fasa markup.
Kalau besar ke bawah fasa markdown, macam sama juga dengan ni. Kalau dia green zone macam ni, istilah green zone kan. Kalau green zone macam ni, bila kita nampak dia punya Ichimoku dia akan kembang lah macam ni. Tu dia punya Ichimoku dia tu. Yang first Ichimoku, second Ichimoku. Macam tu. Yang secondnya ni, second Ichimoku. Semua dia dah sesarkan ke depan. Ini yang drop betul-betul ni, yang ini. So bila dia awal tu sideways je macam tu, dia follow previous sideways punya price. Okay. Macam tu je lah sebenarnya. Okay, so tu je. Tak ada apa sangat untuk Ichimoku ni. Okay, so kita masuk yang second topik, iaitu macam mana cara nak trade super penny. Ini yang saya belajar lah kan, macam mana nak trade super penny. First, kita kena bear in mind, super penny ni istilah dia adalah super penny adalah, kalau saya kan RM 10 sen ke bawah lah. Okay. Masalah dengan super penny ni pertama sekali adalah dia punya price range. Okay, dia punya price range. Kalau dia bawah daripada 10 sen, yang ni saya kena relatekan dengan sebelum ni saya ada discuss berkenaan dengan GAN kan. Kalau tuan-puan perasan, kalau kita tengok GAN, super penny ni dia area sini. 10 sen dekat mana? 10 sen. Dia dalam first box. Okay, dia dalam first box. Ini saya kena tukar dia punya ni. Dia dalam box yang pertama ni. So, apa yang menyebabkan harga dia payah nak bergerak? Sebab apabila harga bergerak daripada 1 sen, okay, ni satu ni adalah 1 sen lah. Dia nak naik ke 2 sen terus dah ada immediate resistance. Nak naik ke 3 sen ada lagi immediate resistance. Nak naik ke 4 sen ada resistance lagi. Nak naik ke 5 sen ada resistance. Nak naik ke 6 sen ada resistance. Lagi nak naik ke 7 sen ada resistance. Nak naik ke 8 sen lagi resistance. Nak naik ke 9 sen resistance. Break je 10 sen, immediately 11 sen pula ada resistance. Break 11 sen, dia kena break 13 sen. Macam tu. Tapi dah makin jauh lah. Dah makin gap dia tu dah makin besar sikit, so dia lapang sikit. Daripada 13 sen nak naik ke 15 sen, ada resistance yang kuat. So tak break 15 sen, drop balik ke 13 sen, drop balik ke 11 sen. So tak break 11 sen, naik balik ke 13 sen, naik balik ke 15 sen. Break je 15 sen terus ke 17 sen. Break 17 sen ni dia tak kuat sangat, most probably dia akan terus ke 19 sen. Macam tu. So super penny ni dia berada dalam first box. Okay. Kalau kita tengok dia berada dalam first box, yang mana kepadatan harga tu paling kuat dekat sini. So dia punya price range dia susah nak bergerak sebab dia dikelilingi oleh support, resistance yang kuat. Yang 90 degree resistance tu dekat sini, first box tu. Okay. That's why untuk sesuatu harga super penny tu break ke atas, dia memerlukan kekuatan yang banyak. So nak dapatkan kekuatan tu memang tak boleh lari lah, kena kumpul, kena ada lot ataupun maksudnya kena ada long accumulation phase baru dia akan naik. Kalau dia tak cukup kumpul, dia tak boleh nak push up. Okay. So mostly super penny ni kalau kita tengok harga dia memang dah bottom lah. Okay, harga dia memang dah bottom. Macam mana cara kita nak ni? Saya cuba cari dalam skrin ya, penyaring. Cuba kita tengok apa paling rugi penaja paling banyak dipemodalkan. Saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang peneraju volume ni. Kita nak tengok
dia punya price dia. Okay. Saya nak filter price je. Kita ambil kat sini. Price di bawah daripada 10 sen. Okay, bawah 10 sen. So semua harga adalah bawah 10 sen. Sini tak cantik sangat lah. Saya kena buka satu yang baru. Saya tutup dulu yang ni. Kita buka ni. Kita buka screen. Penyaring. Okey, dekat screener ni saya buat balik yang tadi. Peneraja volume kita pasang balik dia punya price ni. Akhir ni adalah price. Last ni. Akhir ni kalau bahasa Melayu lah akhir dia dekat situ kan. Kalau English version dia saya tak silap last. Maksudnya last price lah kan. Bawah 10 sen. Bawah 10 sen. Okey, tekan pangkah terus. Maksudnya kita dah ada, kalau dia tulis 2 kat situ, 2 tu menunjukkan ada 2 kriteria sahaja yang digunakan untuk kita punya filter. Okey, penapis tu lah kan, screener atau filter lah. So saya gunakan filter yang asal default setting iaitu volume yang dia dah set sebelum ni, ini, dan price. Okey, dan price. Price ni kita letak bawah 10 sen. So ini adalah dia punya harga dia lah. Harga ni nak letak ke depan pun boleh, tak ada masalah. So kita boleh sort dia daripada mana dah tadi. Sekejap, silap pula saya pergi tekan tu. Kita boleh sort dia lah daripada harga tinggi ke rendah, macam mana nak sort dia ni. Tak apalah. Nak susun tu, ada cara nak susun tu. Susun based on biasa kita gunakan susunan dia based on alphabetical kan, tapi tak apalah. Okey. Yang penting kita dah nampak ni harga dia PHB. Tak ada pula saya punya syariah punya tu. Mana? Syariah ni. Dia tak muncul kat sini. Biasanya dia muncul. Buat semula. Mana ni syariah ni? Tak ada pula. Tak adalah. Apalah, kita tengok one by one lah. Nanti kita tengok dia punya chart dia. Katakan kita tengok yang bawah 10 sen ni, banyak ni kan. Semua bawah 10 sen ni. Daripada bawah ni, Nationwide, Marines, Komi, Smile, Impiana, JKG, Paksen, Talam, Asia X, Tiger, bawah 10 sen. Metronic, China, Avillion, CNI, Matang, Kiasik, Daya, Hubline, SC Estate, Sianachi, Vortex, Genepton, Barokah ni naik P17, PN17, ada spec. Priceworth, Nextgram, Zitlang, apa ni, M-Lite, iDimension, MNC, Pasuk Kas Group, Pasuk GB kan, Thrift, Borneo, GDB, Mida, Lambo, EA, Next, Visola, Kopugate, PA, Tangko, Eka, AT, Bina Puri, Nova, Vivicom dan Pegasus. So, banyak ni kita ada. So macam mana cara kalau betul-betul kita nak fokus hanya pada Super Penny, semua ni masuk terus dalam kita punya kita buat satu apa ni? Kita buat satu senarai. Okey, masukkan dalam senarai dekat platform pun boleh, tak ada masalah. Okey, masukkan dalam satu senarai. Dan tindakan paling efektif untuk Super Penny ni adalah long monitoring. Istilah dia. Kita monitor dia dalam jangka masa yang lama. Sebab most of the Super Penny ni dia slow dan most of the time dia tak ada
Dia tak ada volume. Okay, most of the time dia tak ada volume. Cuba kita tengok Pegasus. Macam saya ingat Pegasus ni dia tak dia syariah. Okay. Most of the time dia tak ada volume. Okay. So kita tengok monthly. Saya buang dulu dia punya, masukkan balik ni. Okay. Most of the time kan dia macam lama dia nak ambil masa untuk dia naik tu kan. Ini dia dah betul-betul bawah dia. Betul-betul bawah dekat sini. So cara dia adalah masukkan semua yang super penny ni dalam watchlist dan perhatikan dia punya kemasukan volume. Dia biasanya sebelum dia buat spike macam ni, okay, sebelum dia buat spike macam ni, sebelum dia buat kenaikan macam ni, biasanya beberapa minggu, okay, akan ada kemasukan volume yang aktif selepas berapa lama dia tak ada volume mana-mana. Okay, contoh macam sebelum ni, lama dia ketandusan volume ni, dia kering je, volume pun masuk sikit-sikit dan tak signifikan. Tiba-tiba kita perhatikan dalam beberapa minggu sebelum dia buat spike, okay, sebelum dia buat spike macam ni contohnya kan, adanya kemasukan volume yang signifikan. Adanya kemasukan volume yang signifikan. Saya tutup dulu Ichimoku ni. Okey, dia masuk, volume masuk. So dari situ, macam KTB, okay, kalau perasan lah KTB, saya tunjuk. KTB ni lama saya perhatikan sebenarnya, dari last year saya perhati, duk tengok dia kan. Tapi dia punya kemasukan volume bermula daripada 2 minggu lepas. Dia volume dah start masuk. Sebelum ni dia tak signifikan. Dia senyap, dia tak buat apa, senyap. Tiba-tiba kita nampak dalam beberapa 2-3 minggu lepas, tiba-tiba ada volume masuk yang banyak. Dia masuk dalam beberapa hari, lepas tu dia senyap. Dia senyap balik. And dia ni masuk lagi lepas beberapa hari. Tapi volume yang masuk tu agak ketara, yang kita boleh cakap counter ni tak lama dah nak gerak. Okay, maksudnya counter ni dah tak lama nak gerak. So saya beli pada harga 0.55. Tapi sebab saya dah tahu counter ni nak gerak, saya dah park siap-siap 0.65, 0.065. Konon-konon dah ambil TP cepat lah kan. Mana tahu dia naik sampai 13 sen sampai ni lah. Dia dah naik sampai 20 sen hari tu. Yang first day dia naik tu dia dah naik sampai 22 sen. Mana kita tahu kan dia nak naik sampai situ. Tapi kita dah tahu dia akan gerak sebab bila kita perhatikan sesuatu counter penny ni lama, okay, dia punya keyword dia adalah long monitoring. Saya kena tulis kat sini keyword dia, long monitoring. Tapi kena masuk dalam watchlist dululah. Okay, watchlist. Pastikan dia syariah lah. Okay, kalau nak beli yang tak syariah pun boleh, tapi itulah tak syariah lah kan. Super penny plus ke bawah, price range, watchlist, long monitoring, perhatikan active volume. Bila sesuatu counter tu yang kita monitor lama, daripada dia kering, volume dia kering lama tu kan, seandainya ada volume masuk, kita perasan, kita akan nampak okay, volume dah mula masuk, standby. Okay, so maksudnya untuk macam salah je saya tulis aktif ni, aktif. Okay, baru betul. Active volume masuk. Ini maksudnya dia dah ini menunjukkan dia dah nak mula push. Okay, dah nak mula push. Kita tak kisah apa news yang ada, tak kisahlah apa-apalah news kan, sebab sebelum sesuatu counter tu naik memang akan ada news sebenarnya. Tapi sebelum news tu berlaku, dia akan ada volume dulu, dan volume yang masuk awal ni sebenarnya daripada insider. Mostly daripada insider. Insider dah masuk awal, dah collect awal dah. Masa saya perasan KTB ni dia area sini, dia dah ada significant volume dekat sini. Tapi dia senyap. Lepas dia masuk pup, dia pun senyap.
Saya masuk dekat sini, atas sikit 0.55. That's why saya dapat harga atas sikit tu, sebab masa volume tu masuk, harga dia ternaik sikit sekejap. Ni kita dah tahu dah. Okey, volume dah mula masuk setelah sekian lama, dan volume yang masuk tu ketara. Lepas tu dia pun senyap. Dia senyap. Saya dah set TP 65. 65 kat sini macam berapa bit je tu kan. Dah lah kita letak GTD kan, good till date. So maksudnya dia naik yang tiba-tiba tu, tak sempat nak cancel GTD, terus dah match. So malah dah lah bila dah match tu, bila kita nak kejar, dia akan jadi kejar harga. So itu yang saya tak suka tu. Bila dah kejar harga, ramailah orang yang akan terkena dekat puncak. Itu yang masalahnya kalau sekiranya kita kejar harga. Tapi kalau betul-betul nak kejar harga, boleh guna time frame kecil lah. Okay, guna time frame kecil. Kalau guna time frame kecil, kalau dah ada exit tu, kena keluar lah. Okay, ada exit keluar, mungkin boleh cari re-entry balik. Dia memang akan ada sentiasa peluang tu. And then kalau tengok macam counter penny ni, bila dah lama dia mengumpul, okay, bila dah lama sangat dia mengumpul dan tak ada volume, apabila ada volume yang signifikan macam ni, kita akan nampak. Tapi itulah syarat dia, kena watch list, long monitoring. Bila ada active volume masuk, maksudnya dia dah nak mula push. Kenapa super penny? Sebab biasanya super penny ni dia dah betul-betul dekat bottom dah. Dia dah tak boleh nak drop bawah dah. Sebagai contoh, Eduspec dia dah buat price consolidation. So lepas ni bila buka, dia dah harga dah naik tinggi dah. Okay. Sebagai contoh macam Thrift sekarang. Thrift, saya perhati lama ni counter ni, Thrift ni. Bertahun lah saya perhatikan. Dia memang dah bottom habis. Okay, dia dah bottom habis. Dan dia memang tak boleh nak pergi mana dah. Sebab maksimum sesuatu harga boleh drop sampai sini je. 0.005 tu the lowest. Okay, saya boleh letak kat sini lah. 0.005 adalah the lowest bottom. Harga boleh drop. Tak boleh dah drop bawah dari itu. Dia unless either dia mati terus, maksudnya delisted daripada bursa, ataupun drop sampai situ je lah. Dia tak boleh nak drop dah bawah daripada itu. So RM 0.005 tu, 0.005 tu the lowest. Dia dah tak boleh pergi dah bawah daripada itu. So kalau ada peluang sahut pada harga ni, boleh ambil peluang. Okay. Cumanya kena ada holding power je sebenarnya. Okay. Kena ada holding power. Then make sure jangan counter yang elakkan counter yang PN17 lah. Okay, PN17 ataupun JN3 lah. JN3 ni kalau ACE. Kalau ACE market dia tulis JN3. Kalau PN17 ni dia dalam main market. Macam Berahim kan, KTB, dia PN17 lah. Okay, elakkan. Sebab apa? Kita tak nak, bila kita dah, walaupun kita dah ambil harga lowest, tiba-tiba dia kena delisted daripada bursa, habislah. Okay, habislah modal. Macam tu. So keyword dia adalah long monitoring. Yang ni saya kena highlight kan. Memang kena long monitoring. Dia tak boleh macam masuk masa tu jugalah nak profit, tak boleh. Game dia adalah long game super penny adalah long term. Long term yang betul-betul long term. Kebetulan je kalau macam kita baru je nak masuk, tiba-tiba harga dah buat kenaikan. Actually benda ni dah berlaku lama sebelum dia naik lagi. Okay, dia dah berlaku lama dah sebelum dia naik macam area-area sini kan. Sebagai contoh, kita tengok DNEX. Okay, DNEX. Semasa yang baru-baru ni, bila dia dah drop kau dekat sini, area sini, area 0.65, 0.7 ni kan, ini adalah lowest dah harga yang dia boleh drop. Kalau dia drop lagi pun, paling-paling pun dia drop sampai sini je lah. So dia dah tak boleh dah nak drop bawah daripada tu. Itu bila once dia dah jadi super penny lah. Okay.
Once dia dah jadi super penny, dia tak boleh nak pergi dah. Macam ni, edit sini lah kan. Okay, so daripada bawah tu dia akan start accumulation. So accumulation dia akan ambil masa yang lama lah. Tapi sekarang Lineage pun dah naik dah sebenarnya. Okay, faham ke tak? Setakat dia boleh dapat tak apa yang saya cuba nak sampaikan ni? SAP saya dah komen dah sebelum ni. SAP dia memang sedang accumulate. Dia tak boleh nak drop dah. Dia dah bawah sangat dah. Dia kat sini. Ni bottom lah. Ini habis lah. Paling bottom dah. Dia boleh drop. So sekarang dia dah tak boleh nak pergi bawah lagi dah. Okay. Dia dah masuk accumulation area dah kat kawasan-kawasan ni. So either dia rebound naik atas ataupun dia maintain je accumulation kat area situ lah. Tapi kalau saya perasan dia dah start tau. Sebelum ni kalau nampak dia punya volume ni kecil je kan, volume kecil. Ini adalah volume significant first sebelum dia buat ni. Dia buat tu. Ini first significant volume yang masuk yang menunjukkan dia sedang accumulate, and then sini dia dah push lah, maksudnya dalam markup area. So dia akan sambung balik lah dia punya accumulation. Berapa lama lagi kita tak tahu. So kalau betul-betul nak layan, kena holding power dan kena long monitoring lah. Tapi dia dah tak jadi super penny dah. Dia dah 10 sen ke atas lah. So game dia lain. Game dia lain. Kalau 10 sen ke atas ni, bila kita tengok balik dia punya mana tu? Ni. Kalau dia dah 125 kan, harga dia 125 kat area sini. 125. So kita dah lain lah cara trade dia. Dia dah tak sama dengan yang super penny yang ni. Sebab range dia punya resistance tu dah jauh sikit lah. So lega sikit lah kan punya tu. So sekarang ni sedang accumulate. So saya nampak macam kalau tengok daily punya, let's say lah ini adalah wave 1 kan. Sekejap. Let's say kalau kita expect ini adalah wave 1. So dia akan buat wave 3, 4 dan 5 macam tu. Cuma SAP antara counter yang berat, very heavy, dia punya free float pun dah berbilion. So kita memang expect dia akan ambil lajak lah. Maksudnya dia berat, nak gerak tu berat. So untuk super penny memang kena ada benda-benda ni. Okay, kena ada benda-benda ni. Yang paling penting long monitoring. Masuk je dalam watchlist dan monitor. Monitor ni nak cakap everyday pun tak juga. Tapi apabila ada volume search yang baru masuk, sekiranya kita dah selalu tengok dia, kita akan nampak. Okey, maksudnya selama bertahun-tahun dia kering je volume, tiba-tiba ada volume masuk. Kita dah nampak dah. Okay, kita dah nampak. Okay. Ni holding power lah. And then nak buat duit beratus-ratus % daripada super penny ni senang. Cumanya ramai orang terpengaruh dengan crowd. Bila harga dah naik tinggi macam ni baru nak masuk kan. Itu maksudnya kita masih lagi terpengaruh dengan crowd lah. Okay? Kita tak bertindak awal. Sepatutnya kena bertindak awal. Bertindak awal ni maksudnya, katakan dari sini kita dah mula monitoring. Okay? Masa dia mula-mula jadi super penny ni, kita dah mula letak dalam watchlist. So kita duk monitor, ada volume spike, harga tak naik lagi. That's mean accumulation. And then ada lagi volume spike, harga tak naik, masih lagi accumulation. Volume spike, harga tak naik, accumulation. Volume spike, harga tak naik, accumulation. So nak entry dekat mana? Apabila volume dah mula masuk agak aktif, tapi harga belum betul-betul naik tinggi. Tu. Macam tu lah. Nak tengok apa ni, time frame daily pun dah okey dah sebenarnya. Okay, ada soalan tadi tentang boleh terangkan combination indicator untuk entry dan exit sharp. Ya, ni soalan dah biasa ni. Entry dan exit sharp boleh pakai inilah, entry exit ni, tapi time frame je sebenarnya yang membezakan kita sharp ke tak sharp tu adalah time frame. Kalau kita nak swing lama, kita gunakan time frame daily, weekly. Okay, so entry berdasarkan daily, weekly entry lah. Okay. Kalau nak sharp, yang betul-betul sharp intraday, boleh guna sekecil
1 minit. Saya pun selalu guna 1 minit juga. Kalau counter tu betul-betul aktif, 1 minit dia chart dia nampak cantik. Kalau dia tak berapa aktif, 1 minit chart tak cantik. Kalau chart tak cantik sangat, 1 minit kita boleh gunakan sekecil 15 minit. Kalau 15 minit, macam saya dah explain sebelum ni, kalau dia dah habis dia punya red zone ni, okay, dia dah habis red zone, kita memang expect dah, kita dah tunggu dah. Okay, kita dah tunggu siap-siap. Sebelum dia start dia punya green zone. Okay, once dia dah mula start je green zone tu, baru kita buat entry. Okay, ataupun kalau nak entry lagi awal, boleh je guna yang entry exit signal tu. Make sure dia dah mula menunjukkan tanda-tanda dia nak bullish lah kan. Okay, gunakan time frame kecil, and then boleh je gunakan entry exit signal ni. Itu yang paling sharp lah maksudnya. Sebab entry je kita boleh entry, exit kita boleh exit macam tu. So kalau nak selamat sikit, kita entry lambat sikit, make sure dia dah masuk bullish zone, baru boleh buat entry. Kalau macam JHM ni, 15 minit dia dah buat wave 1, wave 2, dan dia akan buat wave 3, 4 dan 5 untuk saya tak tarik panjang sangat lah untuk satu wave yang apa ni, satu green wave tu. So yang ni yang kita expect untuk JHM. So dia ada potensi untuk naik lagi lah maksudnya. Mungkin ni tinggi sikit, ni mungkin lebih sama, lebih kurang macam tu. So yang membezakan sharp tak sharp adalah time frame lah. Okay. Time frame daily weekly untuk swing, masuk je kat mana-mana tak ada masalah selagi mana dia berada dalam zone yang betul atau trend yang betul. Untuk lebih sharp, kecilkan time frame. Sama ada sekurang-kurangnya 15 minit pun dah okey dah. Okay, 15 minit pun dah okey. 15 minit untuk intraday pun dah boleh pakai dah sebenarnya. Kalau nak lebih sharp, 3 minit lah. 3 minit ataupun lebih kecil lagi, kita boleh pergi sehingga 1 minit. Kalau 1 minit ni maksudnya entry exit dia lebih cepat lah. Pun kita boleh gunakan entry exit yang sama juga. Entry exit, entry exit, entry exit. Biasanya kalau 1 minit ni, 1-2 bit je lah. Mana dah sebenarnya chatting ni dah hilang dah. DGB penny kan, super penny. Ada tak dalam kita punya screen ni tadi? Ni ada DGB 6 sen. So macam tadilah, mula-mula screen dulu, cari yang bawah 10 sen, tengok dia punya price range dia, bawah 10 sen lah kan. Masuk watchlist, long monitoring. Ni yang paling penting. Tengok volume aktif, tengok dekat mana. Ni saya kena tambah sikit. Nak tengok dekat mana, tengok di mana accumulation candle tu terhasil berada. So macam mana cara nak tengok accumulation candle tu, kena tengok balik video-video yang sebelum-sebelum ni lah. Saya dah explain macam mana cara kita nak detect accumulation candle tu. Maksudnya volume besar, candle kecil. Volume besar, candle kecil, dan dia berada pada lower range. Maksudnya dia masih berada dekat bawah. Okay, so 0.05 adalah lowest. Dia dah tak boleh bawah dah daripada tu, kecuali syarikat tu PM17. And then holding power. Holding power ni pun penting juga ni. Elakkan PM17, dan game dia memang super penny ni long term lah. Okay, long term. Kita tak kejar semasa dia dah mencanak-canak macam ni. Contoh macam KTB tu. KTB. Saya ambil 15 minit lah. Masa dia dah tengah mencanak-canak macam ni, kalau nak FIFO okey. Kalau nak FIFO okey. Tapi kalau nak save, sebenarnya dia dah tak selamat dah. Sebab high risk untuk kita tertangkap dekat puncak. Tersangkut. Tapi kalau siapa-siapa ahli-ahli grup yang ada dalam grup EZP ni, sebenarnya kita tak adalah istilah tersangkut dekat puncak. Sebab kita kan dah ada exit signal. So kalau dah ada exit signal tu, jangan abaikanlah signal tu. Sebab chart dah mula berbicara. Kan? Chart dah mula berbicara, maksudnya dah extreme bottom dah. Jangan tunggu lama-lama. Okay. Mungkin dah ada beberapa kali dah entry signal sini, entry kan. So saya perhati dia punya volume ni. Kalau volume masa dekat sini dia punya accumulation volume, lepas tu dia lama dia drag ada sikit. Sini adalah starting dia. Actually sebelum dia start ni, yang betul-betul dia nak push ni, dia dah awal lagi dia dah bagi hint. Okay. Kita tengok DGB. DGB
Saya tengok weekly dulu. Sini dia punya accumulation area. Ada entry dah pun kat situ yang weekly tu kan. Dia dah bawah betul dah ni. Super penny. Sepatutnya masa accumulation area tu lah kita dah park siap-siap kat dalam tu sebenarnya. Kalau betul-betul nak layan penny lah. Jadi saya kadang layan, kadang tak layan. Tengok keadaan. Di sideway ni lama ni, masa di sideway lama ni lah, dia sebenarnya itu adalah dia punya peluang untuk entry kat kawasan tu. Okay. Bila dah naik tinggi macam ni, sebenarnya kita dah terlepas dah sebenarnya, dah terlepas kapal lah. Macam K-Group, kalau siapa-siapa ingat lah. K-Group ni antara yang counter penny yang lama yang saya duk perhatikan sebenarnya. Dia sideway lama, lepas tu ada volume masuk yang signifikan. Dia volume masuk dia area-area sini, dia dah masuk awal lah kat sini. Tapi dah lama kan, lepas tu dia senyap. Dia ada sikit-sikit macam tu. So, bila kita duduk perhati lama kan, kita boleh nampak kemasukan volume ni. Dia punya starting ni. Ini dia memang dah betul-betul naik dah. Masa kalau gunakan indikator hari tu, kalau siapa-siapa ingat, masa harga dia 45 sen ke 40 sen macam tu lah. Saya dah bagi hint dah dekat group. Yang K-Group ni cantik. K-Group ni cantik. Masa harga dia kat situ. Lepas tu yang lagi menarik, dia dah ada entry signal pada candle weekly. So itu dah menunjukkan yang dia dah mula nak masuk markup phase. So kalau kita ambil wave dia 0, 1, 2, 3, wave 3 ni ada chances dia nak naik lagi lah sebenarnya untuk weekly. Tapi untuk daily dah masuk wave 5, so kena tunggu wave baru lah. Okay. Ni 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, A, B dan C. So kita kena tunggu wave baru. Ni wave baru dah ni sebenarnya. A, B dan C. Ni wave kosong yang baru. 0, 1, 2, tunggu dia drop dulu, baru dia akan buat 3. Maksudnya bolehlah cecah sampai, mungkin dia akan naik balik sampai ketinggian sebelum ni, 14 sen. Ataupun mungkin boleh cecah sampai 15 sen ke 17 sen ke macam tu. So macam penny ni, tapi dia dah tak jadi super penny dah lah. Dia dah jadi macam counter line lah. Counter line yang biasa dah lah. Sebab dia dah keluar lah daripada dia punya tu. Kotak dia tu kan, kotak ni. Dia punya range ni. Saya panggil dekat sini dense area lah. Dense. Kawasan kotak yang padat ataupun dense compact area kat situ. Betul ke je dense macam tu? Kawasan yang kepadatan. So kenapa dia padat? Sebab dekat situ harga dah tak boleh nak pergi jauh sangat. So saya ambil gambar sikit. Kita ambil ini dari sinilah. Tu. Sini adalah tempat yang padat. Dia punya kepadatan harga tu. Okay. So okay tak? Boleh faham tak sedikit? XOX ada peluang lagi tak? XOX. Cuba kita tengok XOX. XOX pun sama. Sebelum ni dia punya accumulation lama kan. Lepas tu dia mula dah ada volume-volume masuk tu. Dia menunjukkan yang dia dah mula ada minat. Okay. XOX ni saya tengok dia dah mula nak buat retracement dah. Sini pun dah ada distribution candle. So distribution candle ni maksudnya jorong dah mula jual. So kita expect dia akan drop dulu, buat wave. Kalau kita buat wave dia 0, 1, 2, 3. 3 ni macam belum habis betul lagi. Kita expect dia dah habis lah. 4 baru dia akan buat 5. Okay. 5 ni most of the time dia akan naik sama tinggi ataupun tinggi sikit lah daripada ketinggian sebelum ni. Macam tu. XOX sebab kalau tengok ni dia memang dalam fasa nak menurun. Dia kena turun dulu sebelum dia naik lagi tinggi. Itu memang normal lah kan. Harga kena naik dan kena turun dulu sebelum dia naik lagi tinggi. Dia dalam zigzag. Ni lagipun dah ada exit signal dah untuk weekly. Jangan abaikan yang time frame besar jugalah kan.
Daily ni dia akan drop dulu. Okay, akan drop dulu. Saya tak tahu sampai mana. Kalau nak betul-betul menarik, kena tarik dia punya Fibonacci lah. Ini dah wave 0123. Wave 3 dah habis dah kalau tengok daily. So dia akan masuk wave 4 lah. Ni sepatutnya wave 4 dah ni kat sini ni. Ni wave 3 habis kat situ, wave 4. Ini wave 5. Tapi macam tak logik pula. Mungkin. Most probably lah kan macam tu. Tunggu dia drop dulu. Dia akan rebound. Dia akan habiskan wave 5. Itulah yang saya nampak lah. Tapi ni tak tepat sangat. Kalau nak lagi tepat, kita kecilkan time frame dia. Tengok 15 minit dia macam mana. 15 minit dah mula zone merah. Dah mula zone merah. Dia akan drop dulu. Habiskan dia punya wave dulu. Okay, dia akan habiskan wave dulu. Wave merah ni. Dalam zone merah ni. At least sampai situlah. Kurang-kurangnya kan. Habis ni barulah dia start balik. Okay? Kalau masih ada kekuatan ataupun sentimen masih kuat, dia akan naik balik macam ni lah. Okay? Buat zone hijau yang baru. Cuma kena bagi masa dia drop dulu. Dia kena berehat dulu sementara. Baru dia akan naik balik. Yang 15 minit ni memang dah signal awal lah dia bagi ni. Signal kat sini. Exit signal tu. So, kalau sini tak keluar lagi memang terlepaslah peluang untuk kita maximum profit dekat situ. Visola penny Visola okey. Visola menarik. Dia dah buat dah hari tu dia punya spike ni kan. Tapi spike ni sebenarnya accumulation. Kalau tengok betul-betul spike ni dia berlaku dekat bawah. Okey, dia berlaku dekat bawah. Kenapa body dia tak naik tinggi sangat? Sebab dia sedang accumulate lah. Kalau body dia naik tinggi, dia dah jadi markup phase lah. Tapi dia belum markup. Dia masih sedang accumulate. Kalau nak layan, boleh masuk hold lama. Hold lama tu maksud saya lama lah. Setahun ke 2 tahun. Kalau nak masukkan ke semua jual rumah ke jual kereta kan. Masuk pak kat dalam tu. Tapi make sure dia bukan PM17 lah. Okay? Maksudnya kita jadi investor penny, super penny investor. Sebab sejarah akan berulang. Okay? Sejarah akan berulang. Sebelum ni dia pernah naik tinggi. Okay? Dia pernah naik tinggi sampai sini. Sampai sini. 40 sen. So adakah peluang untuk dia naik sampai 40 sen? Ada. Sebab dia pernah naik sampai 40 sen. Okay? 20 sen, separuh daripada 40 sen pun dia pernah naik. Cumanya dia memerlukan kekuatan. So dia kena kumpul dulu lama. Bila dah cukup accumulation, baru dia akan panjat. So nak naik tinggi, kekuatan dia kumpul tu kena lebih lama lah. Okay? Lebih lama lah. Macam tu je sebenarnya. Untuk penny ni game dia tak payah. Cuma yang jadi susahnya sebab kita tak ada dua benda ni. Kita tak ada holding power. Ini holding power, kesabaran lah. Kesabaran. Jadi kita tak ada plan. Dua benda ni kita jarang kalau macam orang yang nak layan penny ni kan. Biasanya dia tiba-tiba je terlayan kata-kata penny ni sebab crowd. Bila orang lain semua dah layan penny, kita pun penny. Kita tak ada plan dan kita tak ada holding power. So itu menyebabkan ada yang kecundang. Bila masuk kat sini kita dah kecuak. Sebab kita tak ada holding power. Kalau kita ada holding power, kita boleh average down sampai dia dapat harga yang dekat accumulation tu. Anytime bila dia buat another spike, kita dah profit. Itulah. Kena ada plan, kena ada holding power. Okay, saya ingat dah nak pukul 12 dah. Last lah. Okay, asyik last. Asyik ni dah tak berapa nak penny dah ni. Tapi dia belum masuk dalam markup phase. Dia dah start markup phase dah kat sini.
So 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Tunggu je lah. Kiasi ni okey, tak ada masalah. Yang penting holding power kena cukup kuat sebab dia masih lagi nak kumpul sikit lagi baru dia akan naik. Okey, so saya ingat sampai situ dahulu. Semoga sebersedikit bermanfaat lah kan, membantu tuan-puan untuk trade dengan lebih jelas lagi. Dia ada game yang berbeza. Super penny lain, okey. Harga atas 20 sen dan ke atas lain. RM10 dan ke atas lain lagi dia punya game dia. So kita tak boleh nak anggap yang kita tahu semua. Okay? Kita tak boleh nak anggap yang kita tahu semua. Kita kena go step by step. Okay? Belajar sikit-sikit, belajar sikit-sikit. By time, bila dah cukup pengalaman, baru kita nampak rupa-rupanya pasaran saham ni dia bukan one teknik, apa ni kita panggil? Satu teknik boleh tembak semua, tak boleh. dia tak boleh macam tu. Setiap satu ada dia punya cara dia. So kena, yalah, kena perlahan-lahan lah. Okay, perlahan-lahan. Makin lama kita belajar, makin banyaklah kita tahu kan. Okay. One teknik fit all, dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ada several teknik yang berbeza-beza. Okay, kalau apa ni, kita pun dah dekat pukul 12. Kalau ada salah silap, saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.